Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih masih lagi bersama-sama saya di bahagian yang ke-9 daripada 11 bahagian bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi pada bahagian yang ke-9 ini awak akan belajar bagaimana nak menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Dan bahagian ini adalah bahagian yang paling terpenting untuk awak kuasai bagi persamaan kuadratik ini. Ini adalah bahagian yang paling penting untuk awak kuasai. Okey, jadi standard pembelajaran ialah 1.1.6 buku teks muka surat 21. Jadi tanpa melengah masa, kita terus kepada kaedah pemfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi sesuatu persamaan. Dia banyak cara lah. Kita boleh guna kaedah graf, macam kita cari punca tadi, guna kaedah graf. Dan juga kaedah pemfaktoran. Ada cara-cara lain lagi untuk awak explore sendiri selepas ini. Okey, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar sebelum melakukan pemfaktoran. Yang ini yang paling penting, kena tulis dahulu dalam bentuk am, baru kita boleh buat pemfaktoran. Okey, kita terus pada contoh yang ke-7 buku teks muka surat 21. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut Jadi, kita tengok di sini. Penyelesaian A, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Adakah dia dah dalam bentuk am? Ya. Sudah dalam bentuk am, jadi kita boleh buat kaedah pemfaktoran. Okey, di sini saya akan kongsikan trik dan tips bagaimana nak melakukan pemfaktoran. Okey, langkah yang pertama kita tengok simbol di sini. Pada di hadapan nilai C ni, dia adalah simbol tambah ataupun positif. Jadi maksudnya di sini dia adalah mempunyai dua simbol yang sama. Dua simbol yang sama. Nanti kita tengok selepas ini apakah simbol itu. Okey, simbol apa yang sama? Dia ada dua simbol saja, positif dengan negatif. Jadi apabila dia dua simbol yang sama, kita tengok di sini pula. Okey, kita tengok di sini simbol negatif. Maksudnya dia simbol negatif yang sama. Dua-dua itu, sebab setiap punca itu ada dua. Dia negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Sebab itu dua simbol yang sama, which is simbol negatif. Kita tengok di sini. Okey, next baru kita pergi ke sini. Positif 6. Jadi kita cari apa nombor yang didarab dapat positif 6 dengan dua-dua simbol ini. Okey, negatif 1 didarabkan dengan negatif 6. Dua simbol yang sama itu simbol negatif yang inilah. Dua simbol itu. Jadi negatif 1 darab negatif 6. Ada lagi? Kalau ada lagi, buat lagi, which is negatif 2 darab negatif 3. Buat sampai dah tak ada lagi hasil darab yang boleh jadikan 6 ini. Jadi yang ini dah habis dah, sebab 2 dah 3 dah naik balik. Tak ada dah, berulang pun sama je nilai dia. Okey, dan langkah yang terakhir, tengok di sini negatif 5 kita cari. Berdasarkan senarai ini, yang mana apabila kita tambah kita dapat negatif 5. Okey, di sinilah negatif 2 tambah negatif 3 kita dapat negatif 5. Jadi kita buat pemfaktoran X, ini nilai X, tolak 2 di sini. Ambil saja di sini, tolak 2, tutup kurungan. Okey, dan buat satu kurungan yang baru lagi. X tolak 3 di sini. Sama dengan sifar. Jangan lupa sama dengan sifar, dia masih lagi sifar, kita tak buat apa-apa pada sifar ini. Dan kita nak cari punca, kita kena cari nilai X. Salah satu ini mesti sifar, supaya kita dapat hasil dia sifar. Jadi dia ada dua option lah. Sama ada X tolak 2 sama dengan sifar ataupun X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi apabila kita balance kat sini, tambah 2 kita akan dapat X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 adalah punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Okey. Kita terus pergi kepada soalan C. Kita skip dahulu soalan B sebab dia complicated sikit soalan B ni. Jadi soalan C ni senang saja, kita darab silang saja untuk kita dapatkan persamaan kuadratik. Kita mesti jadikan ia dalam bentuk am dahulu. Jadi kita darab X didarabkan dengan X tolak 4 sama dengan 2 didarabkan dengan 5X tolak 24. Kita kembangkan dan kita buat dalam bentuk am di sini.
Langkah yang sama tengok di sini. Simbol tambah maksudnya dua simbol yang sama. Simbol apa? Simbol tolak. Maksudnya negatif didarabkan dengan negatif. Okey. Baru tengok sini 48 apa nilai yang memberikan nilai 48. Okey, jadi start dengan 1. Jadi negatif 1 darab negatif 48. 2 darab 24. Jadi negatif 2 darab negatif 24. 3 darab negatif 16. Negatif 3. Negatif 4 darab negatif 12. Dan negatif 6 darab negatif 8. Dah tak ada dah. Selepas itu 7 tak boleh. Jadi kita stop sampai negatif 6 darab negatif 8. Dan tengok di sini. Apa nilai hasil tambah ini akan memberikan negatif 14. Which is di sinilah negatif 6 ditambahkan dengan negatif 8. Kita dapat negatif 14. Jadi faktorkan X tolak 6 kurungan X tolak 8 sama dengan sifar. Selesaikan salah satu mesti sifar. Jadi ada dua pilihan jawapan, sama ada X sama dengan 6 ataupun X sama dengan 8. Jadi dua nilai ini ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik C. Okey, terus pada D. Ini pun sama. Kita selesaikan mesti dalam bentuk am. Jadi kita kembangkan. Di sini saya buat daripada dua kurungan ini, saya jadikan satu kurungan. Lepas tu baru saya kembangkan kesemua. Awak boleh buat Y darab Y darab 1. Sama je, Y darab Y darab 1. Tambah 2 darab Y, 2 darab 1. Jadi daripada dua kurungan, saya pecah lagi jadi satu kurungan, baru saya kembangkan kurungan itu. Nilai dia tetap sama, awak akan dapat. Awak selesaikan ini. 4Y kuasa 2 tambah Y tolak 20 sama dengan sifar. Okey. Tadi 2 tambah kan? Sekarang kita tengok nilai sini. Tolak. Tadi kalau tambah dua simbol yang sama berdasarkan simbol sini. Tetapi apabila dia nilai tolak di sini, maksudnya dia dua simbol yang berbeza. Satu positif, satu negatif. Dua-dua itu mesti ada satu positif, satu negatif. Okey, dan kita tengok di sini. Nombor yang besar itu adalah nombor positif. Dan nombor yang kecil itu nombor negatif. Kita tengok Negatif 20 kita tengok. Jadi apa darab apa 20? 1 darab 20 kan. Jadi 1 itu adalah negatif. Yang 20 itu adalah positif. Nombor yang besar adalah positif. Berdasarkan langkah yang kedua kita tengok di sini. Okey, kita buat 2 darab 10. Jadi 2 itu negatif, 10 itu positif. Dan 4 darab 5, 4 itu negatif dan 5 itu positif. Dan kita tengok hasil tambah memberikan positif 1 di sini. Sinilah. Negatif 4 tambah positif 5, kita akan dapat positif 1. Jadi kita faktorkan, dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 5. Jangan lupa. X sama dengan negatif 5. Jadi, X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 5 ini ialah punca bagi persamaan kuadratik D. Okey, barulah kita pergi kepada soalan B. Sebab apa saya cakap complicated, langkah dia panjang sikit. Okey, jadi cara dia, sebab dia ada pecahan di sini. Jadi kita darabkan. Ada ramai orang buat teknik tembak lah, teknik cowboy mati daripada Cikgu Hassan. Sama saja, kita darabkan ini untuk hilangkan dua ini, untuk ataupun kita darab semua sekali, itu sama saja. Asalkan kita dapat bentuk senang untuk kita faktorkan nanti. Kalau pecahan susahlah kita nak faktorkan. Jadi kita buat sebaris. Okey, jadi kita darabkan 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 4. Buat dalam bentuk persamaan am. 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan sifar. Okey, saya hijaukan di sini sebab sebelum-sebelum ini nilai A dia 1. Tetapi untuk soalan B ini nilai A dia 2. Sebab itu dia langkah yang panjang sikit. Okey, kita tengok yang di sini simbol tolak maksudnya dua simbol yang berbeza. Yang besar nombor positif, yang kecil nombornya negatif. Okey, langkah ketiga kita tak boleh direct di sini. Tak boleh direct terus negatif 4. Kita kena darabkan dulu yang di hadapan ni, nilai A didarabkan dengan C. Itu 2 darab negatif 4. Kita akan dapat
negatif 8. Kita darab, kita kena darab. Sebab nilai A dia 2. Kalau yang A tadi, soalan A, sebab dia 1 darab 6, dia dapat 6 juga. Jadi kita tak perlu darab pun, sebab nilai dia 1. Tapi yang ini, nilai dia A ni 2, jadi kita darab dengan negatif 8. Dan sama kes tadi, dua simbol yang berbeza, yang nombor besar adalah positif, iaitu positif 8 lah. 1 ini kita letakkan negatif. 2, 4. Ada lagi? Macam dah tak ada. Macam dah tak ada. Dan kita tengok nilai mana yang memberikan positif 7, hasil tambah. Jadi negatif 1 tambah positif 8 akan memberikan nilai positif 7. Jadi kita tengok di sini 2x, kita sebab berdasarkan nilai sini 2x, bukan 2x kuasa 2, kita ambil yang tu je. Kuasa 2 tak perlu. 2x tolak 1, 2x tambah 8. 2x tolak 1, 2x tambah 8. Dan tadi kita langkah ini kita darabkan dengan 2. Jadi kita kena reversekan balik. Kita tak boleh lah kita darab, kita tinggalkan macam itu. Kita kena reversekan balik dengan bahagi 2. Tadi kita darab, jadi kita nak reversekan balik supaya balance balik. Kita bahagikan dengan 2. Dan kita cari ungkapan mana yang kita boleh faktorkan dengan 2. Jadi 2x tolak 1 ni tak boleh faktorkan dengan 2. Jadi 2x tambah 8 ni kita boleh faktorkan. Jadi 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2 dapat 4. Jadi barulah kita dapat sebaris 2x tolak 1, x tambah 4 sama dengan sifar. Jadi salah satu ini mesti sifar. Dan kita akan dapat nilai x sama dengan 1/2, x sama dengan negatif 4. Itu cara untuk awak memfaktorkan. Saya kongsikan. Selain itu, awak juga boleh semak. Boleh semak menggunakan kalkulator. Fungsi kalkulator ada pada kalkulator 570 awak. Okey, jadi awak tengok di sini kalkulatornya. Okey, ini awak punya persamaan am ini 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan sifar. Jadi jangan lupa untuk tekan button on. Tak tekan memang tak dapat buat. Okey, jadi kalau boleh besarkan, awak besarkanlah skrin itu. Kalau tak boleh, biarkan saja. Okey, cara dia, okey, pastikan awak tekan mode dan awak dapat EQN di sini. EQN 570, 570, bukan 350. 570, kalkulator 570. Siri apa tak kisah. Asalkan dia 570, kita boleh semak. Kita boleh semak. Okey, pastikan mode EQN, jadi pilih satu. Okey, tekan anak panah di sini. Line kalkulator, line anak panah dia, bentuk dia. Jadi tekan sini, pastikan degree kita ambil, degree. Degree 2 ni untuk kuadratik, degree 3 untuk kubik. Jadi untuk yang ini kuadratik, jadi kita pilih degree 2. Okey, nilai A. Sebab itu kita belajar macam mana nak identify. Macam apakah nilai A, B dan C. Yang ini dia membantu kita. Okey, A adalah positif 2. Kan sama dengan. Okey, dia tanya pula B apa? Tengok sini B. Positif 7. Dia 7. Tekan sama dengan. Dan C apa dia tanya? Negatif 4. Jadi tekan negatif 4. Dan kita akan tekan sama dengan. Kita dapat X sama dengan 0.5, 0.5, which is sama dengan 1/2 ini. Ataupun kita tengok terus, tekan ABC ini. Dapat 1/2. Betul jawapan kita. Dan tekan sekali lagi. Ni yang nilai X yang pertama. X1 ini nilai X yang pertama lah. Dan tekan sekali lagi. X2 maksudnya nilai X yang kedua sama dengan negatif 4. Which is sama 1/2 dengan negatif 4. Jadi itu cara untuk awak semak jawapan awak menggunakan kalkulator. Okey, jadi saya harap awak explore lagi cara untuk kaedah pemfaktoran ini. Kerana kaedah pemfaktoran ini memang diperlukan dalam penyelesaian soalan kuadratik ini. Jadi sekian dahulu daripada saya, Sir Fakri Maths. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain supaya yang lain juga dapat manfaat. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Wassalam.